Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan As-Sawiq. Peperangan ini berlaku pada bulan Zulhijjah, iaitu tahun yang kedua hijrah. Pemimpin Quraisy Abu Sufyan merancang untuk melancarkan peperangan tersebut dengan tujuan untuk meredakan rasa dendam akibat kekalahan dalam peperangan Badar. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin Quraisy selepas terbunuhnya pemimpin-pemimpin yang lain dalam peperangan Badar, merasakan amat perlu dinaikkan semula semangat orang-orang Quraisy yang lemah akibat kekalahan dalam perang Badar. Beliau bernazar tidak akan mandi junub sebelum memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Abu Sufyan nak dapat pengaruh di kalangan Quraisy. Apabila pemimpin besar Mekah terbunuh dalam perang Badar, khususnya Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, dan pemimpin yang lain, maka Abu Sufyan dilantik menjadi pemimpin Quraisy, ganti Abu Jahal. Perlu diketahui ini pada masa dia kafir. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ini cerita pada masa dia kafir dan dia masuk Islam. Dia termasuk dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mempertahankan Islam ketika berlakunya riddah, murtad selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Abu Sufyan, walaupun ada kelemahan dia. Ceritanya pada masa dia kafir lagi, dia mengambil alih pimpinan musyrikin Mekah. Lalu dia nak naikkan semangat orang-orang dia di Mekah tu dengan merancang untuk memerangi Nabi, untuk balas dendam dengan sebab kematian pemimpin-pemimpin mereka dan kalah perang Badar. Dan untuk menambahkan semangat, menyatakan kesungguhan dia tak mandi junub selagi dia tak perang Nabi SAW. Siapa begitu? Dia cakap ke orang dia. Abu Sufyan dan orang-orangnya telah bergerak menuju ke Madinah dengan membawa 200 ekor unta. Jadi menunjukkan mandi junub ni membersihkan diri, dia amalkan juga di zaman jahiliyah, bukan saja di zaman Islam. Abu Sufyan bergerak menuju ke Madinah dengan membawa 200 ekor unta. Unta binatang yang paling besar di masa itu, boleh muat 2-3 orang seekor unta. Beliau bersama rombongannya telah melalui jalan Najd sehingga sampai ke suatu tempat yang bernama Yathrib, terletak di luar Madinah. Mereka telah terus menuju ke Madinah. Mereka tidak terus menuju ke Madinah dan menyerang umat Islam kerana masih terasa gerun dengan kekuatan umat Islam. Nak serang takut, tapi nak tunjuk nak tunjuk kekuatan, beri semangat pada orang dia. Nak serang tak berani. Abu Sufyan telah menyusup masuk ke kampung Yahudi Bani Nadir yang diketahuinya menyimpan rasa dendam terhadap Nabi SAW dan umat Islam, walaupun mereka mempunyai perjanjian dengan orang-orang Islam. Abu Sufyan menyusup masuk ke kampung Yahudi Bani Nadir dan bertemu dengan pemimpin Yahudi Bani Nadir untuk mendapat bantuan, pertolongan dan sokongan bagi menyerang Nabi SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhum. Kerana dia tahu bahawa Yahudi Bani Nadir ni walaupun berjanji, ada perjanjian dengan Nabi, dengan kerajaan Islam, dalam hatinya tak puas hati, dendam terhadap orang Islam, benci terhadap orang Islam. Dia ambil peluang. Mereka menyusup masuk pada waktu malam, dan orang yang pertama ditemui ialah Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi. Huyai bin Akhtab ditemui oleh Abu Sufyan, yang merupakan salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir. Apabila dipanggil, Huyai enggan bekerjasama dengan kaum kafir Quraisy. Huyai bin Akhtab takut. Takut kalau dia bekerjasama dengan Abu Sufyan, cari pasal.
Sudahlah puak ni kalah. Dia masuk walaupun dia nak marah pada Islam, tapi tak berani. Nak terima Abu Sufyan. Huyat enggan bekerjasama dengan kaum kafir Quraisy. Mereka kemudiannya menemui Salam bin Yashkam, seorang pemimpin lagi, Salam bin Yashkam, iaitu ketua Bani Nadir dan penjaga perbendaharaan Yahudi Bani Nadir, iaitulah yang jaga keuangan Bani Nadir. Salam bin Yashkam telah melayan Abu Sufyan, tetamu yang penting, dan menjamunya dengan makanan dan arak. Lalu ketua Yahudi ini jamu Abu Sufyan, jamu dengan makanan, jamu dengan arak. Salam telah memberi maklumat yang perlu kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan tu tertinggal akhir, dan mengajarnya menyerang secara lanun. Salam askan nasihat Abu Sufyan, jangan perang terbuka, perang secara gerila, secara lanun, serang hendap. Serangan itu dibuat dengan membakar kebun tamar yang berhampiran Madinah dan membunuh seorang Ansar dan rakannya. Dia menyusup ke Madinah, di pinggir Madinah, masuk kebun orang, bunuh sahabat Nabi kalangan Ansar dan rakannya. Kemudian mereka melarikan diri dengan meninggalkan bekalan-bekalan. Lepas bunuh orang seorang, lari. Jumlah mereka muat 200 ekor unta, ratus-ratus. Tapi bunuh orang seorang, dia tak berani, penakut. Cuma nak lepas nazar dia saja. Apabila mendapat maklumat tentang kehadiran Abu Sufyan dan rombongan, Rasulullah SAW telah keluar bersama bala tentera Islam dan menyerahkan urusan negara Islam Madinah kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi sendiri memimpin pasukan tentera untuk memburu tentera Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan Nabi menugaskan Abu Lubabah radhiyallahu anhu menjadi pemimpin Madinah. Bila tinggal masih ada pengganti dia. Abu Lubabah jadi pemimpin. Tetapi mereka tidak menemui tentera musyrikin kerana mereka telah melarikan diri. Tak sempat. Abu Sufyan dan bala tenteranya sudah melarikan diri. Tentera Islam terus bergerak sehingga sampai ke satu tempat bernama Qarqarah Al-Qadar. Di sana tentera Islam hanya menemui bekalan-bekalan yang telah ditinggalkan. Orangnya tak ada, lari, musuh lagi. Tinggal bekas saja. Antaranya bekalan-bekalan yang masih tak habis dimakan, iaitu berbagai jenis makanan yang dinamakan as-sawiq. Macam jenis makanan, antaranya makanan as-sawiq, sejenis makanan yang dibuat dari tepung gandum dan syair yang dimakan dengan susu, madu, minyak sapi atau air. Bersempena dengannya, peperangan tersebut telah dinamakan peperangan as-sawiq. Maka dinamakan peristiwa perang as-sawiq, sempena dengan makanan as-sawiq yang ditinggalkan oleh musyrikin Mekah. Peristiwa ini telah meninggalkan kesan yang besar dari segi perang salaf terhadap orang-orang musyrikin keseluruhannya, kerana mereka menyedari bahawa negara Islam dan tenteranya tidak boleh diperkecilkan. Mereka sentiasa bersiap sedia untuk menyahut cabaran dan mempunyai kemampuan untuk bertindak dan bertempur. Walaupun tidak berlakunya peperangan, begitu keluarnya Nabi SAW dan sahabatnya untuk memburu Abu Sufyan, memberi satu kekuatan pada orang Islam dari segi perang saraf, perang psikologi, di mana kabilah Arab sedar bahawa orang Islam tak boleh dipermainkan. Mereka masih ada kekuatan, sehingga tentera musyrikin melarikan diri, tak berani berlawan. Ini satu peristiwa. Peperangan Zi Ammar ini berlaku juga. Zi Ammar, selepas beberapa hari pulang dari peristiwa As-Sawiq dan hendak diteruskan pengajian Islam dan melaksanakan hukuman-hukumannya, Rasulullah SAW telah menerima maklumat tentang berkumpulnya tentera musyrikin dari suku Ghatfan
yang berkumpul di satu tempat yang bernama Dhi Ammar, bertujuan untuk menyerang Madinah. Rasulullah SAW telah mengarahkan bala tentera Islam bersiap bagi menghadapi serangan tersebut dengan menyerahkan urusan pemerintahan di Madinah, bukan di Madinah kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila balik, tak ada nak duduk lama, tiba-tiba mendapat maklumat perisikan. Nama Nabi ada perisik dia, perisikan, memberi maklumat bahawa kabilah Ghatfan sedang mengumpulkan tentera dia untuk menyerang Madinah, menyerang umat Islam. Bila dengar berita tu, Nabi terus menyuruh sahabat-sahabatnya bersiap. Dan Nabi keluar pergi ke tempat Ghatfan berkumpul, iaitulah di Ammar, nama tempat. Dan Nabi menugaskan sahabat dia dan menantu dia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk memimpin Madinah. Tentera Islam telah dapat menawan seorang lelaki dari kabilah Sa'labah bernama Jabbar di tengah jalan. Dalam perjalanan itu, tentera Islam telah berjaya menangkap seorang musuh. Seorang musuh daripada Ghatfan, kabilah Jabbar, kabilah Ghatfan, di tengah jalan. Jabbar telah dibawa menghadap Rasulullah SAW dan telah diajak kepada Islam oleh Rasulullah SAW. Lalu tawanan itu dihadapkan di hadapan Nabi SAW, dan Nabi memujuk Jabbar yang ditawan itu masuk Islam. Setelah Jabbar memeluk Islam, Jabbar pun masuk Islam. Dia masuk Islam. Tak timbul masalah masuk Islam kerana takut, kerana apa. Ini bukan urusan kita, ini urusan Allah Ta'ala. Orang kita ni dok masuk Islam sungguh ke dok kerana takut. Jangan kata begitu. Urusan hati, urusan Allah Ta'ala. Betul urusan kita. Bila orang termasuk Islam, terima masuk Islam. Dia takut ke, dia nak apa itu bukan salah kita. Itu hal Allah Ta'ala. Banyak orang kita ni kadang-kadang bila orang nak masuk Islam, pasal apa masuk Islam nikah? Pasal apa nak masuk Islam nak ni? Ini kaca, halang orang masuk Islam. Itu tidak boleh. Dari segi adabnya, bila orang nak masuk Islam, masuk. Kira dia masuk Islam. Dalam satu riwayat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam satu peperangan telah membunuh seorang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadat. Bila Usamah hakak pedang, dia pun mengucap. Lalu diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Usamah. Mungkin bunuh orang yang mengucap masuk Islam. Usamah kata dia mengucap sebab takut. Takut saya akak pedang. Nabi kata asyaqat qalbah, membelah hati dia. Membelah hati dia. Mu tahu apa yang ada dalam hati dia. Nabi sangat murka, sangat marah. Ini kena faham ni. Ada orang kita masih ada perangai dia. Perangai nak tahu hati orang. Hati orang ni bukan hak kita, ini hak Allah Ta'ala. Kita tengok apa yang zahir saja. Dan Jabbar masuk Islam. Dia serahkan kepada Bilal dan menjadi pemandu jalan kepada tentera Islam untuk meneruskan perjalanan ke tempat musuh. Di mana Jabbar yang masuk Islam ni jadi pemandu jalan, pemandu nak masuk ke tempat musuh. Apabila tentera musyrikin mengetahui ketibaan tentera Islam, mereka telah lari bersembunyi di bukit bukau. Rupanya mereka takut nak lawan. Bila dengar tentera Islam nak mari, mereka melarikan diri, meninggalkan kampung mereka, bersembunyi di bukit bukau. Rasulullah SAW terus tinggal bersama tentera Islam selama sebulan. Lalu Nabi berkemah di situ selama sebulan. Lama sebulan ni. Bagi menunjukkan kekuatan Islam kepada kabilah-kabilah di kelilingnya. Berkemah di situ selama sebulan. Tak berperang, makan je. Makan, tidur, berlatih, makan, tidur selama sebulan. Tak balik, tunggu situ. Tujuannya ialah supaya dilihat kehebatan oleh musuh-musuh. Setelah itu barulah mereka pulang ke Madinah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Safar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
tindakan membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ialah seorang pemimpin Yahudi yang jahat. Dia berasal dari suku kabilah Taif, dari keturunan Nabham. Ibunya dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Beliau ialah seorang yang kaya, seorang penyair, dan mempunyai rupa paras yang kacak, serta tinggal dalam kawasan yang teguh berkota. Ka'ab bin Ashraf salah seorang pemimpin Yahudi, campuran Yahudi dengan Arab. Seorang yang lawa, yang kacak. Dia juga seorang penyair, sastrawan. Dan dia duduk di kampung yang berkota, terletak ke arah Masjid Quba pada hari ini. Itu kampung dia, yang dipagar dengan kota. Beliau bersikap memusuhi Islam dan Rasulullah SAW secara keras dan menghina kaum muslimat, serta membuat hubungan dengan orang-orang musyrikin bagi memerangi Rasulullah SAW. Di antara perangainya menghina perempuan-perempuan Islam dengan syair-syair yang disebutnya. Di mana orang Arab berbangga dengan syair, berminat dengan syair. Dia mengarang syair menghina muslimat, di samping menghina Nabi SAW. Beliau juga, Ka'ab bin Ashraf juga telah menggesa orang-orang Yahudi supaya mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan orang-orang Islam. Sebagaimana kita tahu semua, bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi mengadakan perjanjian Madinah, disebut Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Bukan sahaja antara Muhajirin Ansar, termasuk orang bukan Islam. Di antaranya ialah orang-orang Yahudi yang bersedia menjadi rakyat di bawah kerajaan Islam. Kerana orang Islam, Aus dan Khazraj, yang berperang di zaman jahiliah, disatukan. Orang Islam bersatu. Orang Yahudi juga berperang sama sendiri, dan mereka tak boleh bersatu. Akhirnya mereka menerima untuk tunduk di bawah kerajaan Islam. Kerana orang Islam lebih kuat bila orang Islam bersatu. Apabila dia mendapat berita tentang kekalahan musyrikin Quraisy dalam peperangan Badar dan terbunuhnya Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang terkemuka, dia telah berkata, adakah patut berlaku perkara itu? Mereka adalah bangsawan Arab yang bertaraf raja. Kalau Muhammad melakukan perkara ini, maka itu adalah satu kejahatan yang besar. Perut bumi adalah lebih baik dari belakangnya. Kalau kita biar Muhammad membunuh pemimpin Arab, baik mati pada hidup. Kata-kata ini memberi semangat kepada orang-orang musyrikin, orang kafir musyrikin, supaya membalas dendam di atas terbunuhnya Abu Jahal dan lain-lain dalam perang Badar. Beliau kemudiannya menggubah syair-syair yang menghina Rasulullah SAW dan orang-orang Islam. Dia mulalah menyebut syair-syair di mana orang Arab bersemangat dengan syair. Syair-syair itu menghina Nabi SAW dan menghina orang-orang Islam. Di samping itu, beliau juga telah pergi ke Mekah dan mengubah syair-syair yang menunjukkan simpati terhadap orang-orang kafir yang terbunuh dalam peperangan Badar dan memberi perangsang supaya dilancarkan perang balas. Dia beri semangat supaya orang-orang kafir melancarkan serangan balas terhadap orang Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW. Orang-orang kafir musyrik bertanya kepadanya di atas sifatnya sebagai ahli kitab.
Oleh kerana Ka'ab bin Ashraf ni ahli kitab. Kitab Taurat. Kitab Nabi zaman dulu, kitab Nabi Musa AS. Adapun orang-orang musyrikin tak ada kitab. Lalu mereka tanya Ka'ab bin Ashraf, adakah agama kami lebih benar atau agama Muhammad? Mana betul antara agama kita sembah berhala ni dengan agama Muhammad? Beliau menjawab, kamulah yang berada di pihak yang benar dan lebih baik dari Muhammad. Kamu betul lebih baik pada Muhammad. Serentak dengan itu Allah menurunkan firman-Nya. Allah menurunkan ayat. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut yaquluna wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Surah An-Nisa. Maksudnya, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasai pelik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang diberi sebahagian daripada kitab, yakni Taurat? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah selain Allah dan kepada Taghut, dan mereka pula berkata memuji orang-orang kafir musyrikin bahawa mereka itu, orang-orang musyrikin itu lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang lebih menolongnya. Ayat ini sangat keras, menjadikan orang Yahudi al-maghdubi alaihim, yang berkait oleh Allah, yang kita sebut pada tiap-tiap rakaat semayang, al-maghdubi alaihim, iaitulah orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, sehingga disebut dalam surah Fatihah yang dibaca pada tiap-tiap rakaat semayang. Sebab mereka dimurkai kerana mereka tahu berkenaan dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab mereka, disebut oleh orang alim mereka. Terbukti benarnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, mereka tengok sifat-sifatnya. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca. Banyak di dalamnya persamaan dengan kitab Taurat, menandakan Muhammad adalah Rasulullah, tetapi mereka menyembunyikan perkara yang benar. Begitulah juga kalau ada kalangan orang Islam yang tahu agama, tahu Islam, menyesatkan orang, termasuk dalam al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka, dilaknat oleh Allah. Beliau pulang ke Madinah dan meneruskan kerjanya bersyair, menghina orang-orang Islam, terutamanya muslimat, kaum yang lemah. Melihat sikapnya yang keterlaluan, Rasulullah SAW telah bersabda, lalu Nabi bersabda, man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu adzallaha wa Rasulullah. Siapa yang boleh bertindak ke atas Ka'b bin Ashraf kerana dia berlaku jahat terhadap Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada sahabat dia, siapa yang berani bertindak ke atas Ka'ab bin Ashraf, yang ini sanggup bunuh dia. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu telah menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, saya wahai Rasulullah, adakah Rasulullah mahu saya membunuhnya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Tiba-tiba seorang sahabat kalangan Ansar, Muhammad bin Maslamah, jawab tu, saya wahai Rasulullah, ada Rasulullah nak supaya saya bunuh dia? Nabi kata, ya. Ya. Muhammad bin Maslamah mengambil tindakan bersama dengan beberapa orang rakannya. Mereka itu ialah Abbas bin Bashir, Abu Nailah,
Silkan, bukan Salkan, Silkan. Silkan bin Salamah, saudara susuan pada Ka'ab bin Ashraf. Adik-adik susu Ka'ab bin Ashraf sendiri yang masuk Islam. Sanggup bunuh adik-adik susu dia. Ini iman yang ada dalam diri dia. Iman yang sebenar. Al-Harith bin Aus dan Abu Abbas. Abu Abbas, bukan Isa, itu salah aja. Abu Abbas bin Jabr. Bukan Habis, bin Jabr. Aja apa nama ni, huruf Arabnya jim berra. Huruf Rominya JABR. Jabr. Yang mengetuai mereka ialah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah mengetuai mereka. Mengikut riwayat yang dipanjangkan lagi, bila balik di rumah, Muhammad bin Maslamah mikir pula nak buat macam mana nak bunuh. Tadi sanggup nak bunuh. Di mana dia bukan calon-calon orang, Ka'ab bin Ashraf ni duduk dalam kota pula, mikir nak buat macam mana, mari serba salah. Lalu dia menghadap Nabi SAW dan Nabi mendoakan supaya ditenangkan hatinya. Pertama-tamanya mereka merancang dan melakukan tipu helah dengan mengunjungi Ka'ab bin Ashraf. Mula-mula sekali dia ziarah rumah Ka'ab bin Ashraf untuk menipu dia, menunjukkan bahawa menipu, berbohong dibenarkan dalam peperangan. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang bohong ni wajib, bukan sunat, wajib. Terutama dalam perang, orang panggil strategi. Musuh tak tahu, benda nak buat lain, buatnya lain, ceritanya lain. Ini ialah dalam peperangan, dalam kita menghadapi musuh-musuh Islam. Orang yang pertama mengunjunginya ialah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah, dia pergi ziarah sendiri, temu Ka'ab bin Ashraf. Muhammad bin Maslamah berkata, sesungguhnya orang itu, yakni Rasulullah SAW, meminta sedekah dari kami dan dia menyusahkan kami. Dia tunjuk dia ni benci pada Nabi. Kata Muhammad bin Maslamah ni, Muhammad ni kacau, duk minta fitih tak mau, minta zakat, menyusahkan kami. Ka'ab menjawab, demi Allah, memang dia menyusahkan. Semangatlah Ka'ab bin Ashraf ni. Memanglah Muhammad ni menyusahkan orang. Muhammad berkata lagi, Muhammad bin Maslamah kata, kami telah mengikutinya dan kami tidaklah mahu meninggalkannya sehingga kami tunggu dahulu apakah yang akan berlaku kepadanya. Tujuan kami datang ialah kerana ingin meminta hutang segantang atau 2 gantang tamar. Kata Ka'ab bin Ashraf, oleh kerana kami ni susahnya buat susah di Muhammad ni, tujuan aku mari nak minta hutang denganmu. Minta hutang segantang atau 2 gantang buah tamar. Minta hutang. Kerana semua habis beri zakat ke Muhammad. Menyusahkan. Boleh tak beri pinjang buah khemah segatang 2 gantang? Ka'ab menjawab, ya boleh, tetapi berilah cagarannya kepadaku. Korek Yahudi ni. Kalau kedeku, aku boleh beri, tapi kena beri cagaran. Ada cagaran, gada. Muhammad berkata, apakah yang kamu mahu untuk menjadi cagaran itu? Munak apa untuk cagaran dia? Ka'ab menjawab, orang-orang perempuan kamu. Ni jahat dia. Orang perempuan kamu. Zaman tu zaman hamba abdi. Boleh jual anak, boleh jual isteri. Zaman tu. Biar orang perempuan kamu jadi cagaran. Muhammad menjawab, bagaimana kami boleh mencagarkan perempuan-perempuan kami? Kerana kamu adalah orang Arab yang paling kacau. Kata sama dak padang, orang puang kami ni huduh mu lawa. Nak beri orang puang aku dak padang kamu. Mu ni orang lawa, puji dia. Orang lawa. Ka'ab menjawab, cagarkan saja anak-anak kamu. Cagar dengan anak.
beri anak pada aku, jadi abdi dia. Muhammad menjawab, bagaimana kami mencagarkan anak-anak kami? Nanti mereka berkata, kami dicagarkan dengan beberapa gantang atau 2 gantang sahaja. Macam mana nak cagar dengan anak? Segatang, 2 gatang bawah taman nak cagar dengan anak. Malulah nanti anak-anak sebut cagar dia dengan 2 segatang, 2 gatang bawah taman je. Biarlah kami cagarkan dengan senjata. Cagar dengan senjata. Aku beri serah senjata kamu sebagai cagaran. Ka'ab bersetuju dan mereka berjanji untuk berjumpa. Boleh tak apa dengan senjata, tak apa. Dia janjilah berjumpa pada hari sekian-sekian. Kemudian datang pula saudara susuannya, Abu Nailah, adik-adik susu dia mari pula. Nama dia kenal lah adik-adik susu dia. Dengan berkata, aku datang untuk memberi suatu perkara rahsia. Aku harap awak dapat menyembunyikannya. Kata Abu Nailah, aku nak rayak rahsia kamu. Mungkin susuk mat'ek lah. Ka'ab menjawab, sila beritahu. Abu dia rahsianya. Abu Nailah berkata, kedatangan orang tu, tak sebut nama, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa bala kepada kami. Celaka sungguh. Muhammad ni mari kat kami bawa bala. Menyebabkan seluruh Arab bermusuh dengan kami. Dengan sebab dialah kami terpaksa berperang dengan orang Arab. Dengan sebab orang celaka ni lah. Padahal dia orang Islam. Dia tunjuk seolah-olah dia bukan Islam. Memang malah cakap begini ni jadi kafir lah. Tapi kerana nak tipu, tak apa. Nak tipu musuh. Dan memanah kami secara bersatu. Semua orang Arab serang kami, memanah kami. Dengan sebab dia mengganggu jalan-jalan kami dan hilangnya keluarga. Siapa hilang nak beranak mati. Menyusahkan. Dan berlaku perbincangan seperti yang berlaku kepada Muhammad bin Maslamah. Seterusnya Abu Nailah menambah. Bersama saya ada beberapa orang sahabat lagi. Dengan saya ni ada orang lain. Macam saya nak marah ke Muhammad ni. Jahat sangat. Macam saya. Tujuannya nak ajak saing lah. Nak ajak saing nak bunuh dia. Kacek. Nak ajak saing. Kawan. Yang sependapat dengan saya. Sama dengan saya juga. Dan mahu supaya mereka datang dan berbincang denganmu. Nak ajak mesyuarat denganmu. Macam mana nak buat ke Muhammad ni? Ka'ab bin Ashraf bersetuju untuk dibawa senjata dan kawan-kawan yang lain. Kata Ka'ab, bawa saing-saing, bawa kat mana? Senjata nak cagar tu bawa juga. Senjata bawa senjata nak bunuh dia sebenarnya. Bawa senjata tu, ni kacek. Pada malam yang terang, balang yang terang, 14 hari bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijrah. Malam 14 bulan purnama, cerah. Mudah nampak sikit, nama tu tak ada lampu. Lampu tak ada, bulan cerah. Mereka mari, mereka pun berkumpul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar mereka sehingga ke Baqi' al-Gharqad. Nabi atur pasukan ni. Berkumpul dengan Nabi atur pasukan rombongan ni sehingga ke kubur Baqi' al-Gharqad. Dan bersabda, intaliqu bismillah Allahumma ainhum. Nabi kata, bertolaklah kamu dengan nama Allah. Ya Allah, Tuhanku, berilah pertolongan kepada mereka. Nabi doa, beri pertolongan kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah bersembahyang dan bermunajat kepada Allah. Lepas tu Nabi balik ke rumah, berdoa, bermunajat pada Allah Ta'ala supaya memberi pertolongan kepada Muhammad Maslamah dan rakan-rakannya. Apabila mereka sampai ke kota Ka'ab bin Ashraf, bila sampai ke kota dia, Abu Nailah memanggilnya. Abu Nailah pun panggil adik-adik susu dia. Ka'ab bin Ashraf pun bangun untuk bertemu dengan mereka. Ka'ab bin Ashraf bangun untuk bertemu dengan mereka. Isterinya yang baru dikahwininya, ada bini baru yang baru dia kahwin, berkata, ke mana mau pergi ke waktu malam begini? Aku mendengar suara mahu menumpahkan darah, kata dia. Bini dia kata, aku dengar pelik malam ini, macam anak berlaku pembunuhan je. Bawa senjata, memang bunyi geceng senjata tu. Ka'ab menjawab, itulah
suara kawanku Muhammad bin Maslamah dan saudara susuku Abu Nailah, seorang yang mulia itu, kalau dia ajak untuk bertikam pun dia akan pergi. Kawan baik aku belaka tu, Muhammad bin Maslamah, Abu Nailah, dia adik susu aku. Kalau ajak pergi perang pun dia ikut aku. Ka'ab keluar dengan memakai bauan yang harum di kepalanya. Ka'ab pun tubik lomo air wangi. Bau harum. Bau kahwin pula ni. Adapun Abu Nailah telah memberitahu rakan-rakannya. Abu Nailah beritahu ke rakan-rakan dia, apabila dia memegang rambut Ka'ab dan menciumnya, maka bertindaklah, kata Abu Nailah. Bila aku pegang kepala dia, aku cium, tetok masa tu. Tetok dia, bunuh dia. Apabila Ka'ab bin Ashraf turun, mereka pun berbuah-buah beberapa lama. Ka'ab bin Ashraf turun dan berbuah. Kemudian Abu Nailah berkata, bagaimana kalau kita berjalan-jalan ke Sya'ab Ajuz dan kita berbuah-buah di sana? Macam mana kalau kita keluar kota ni, kita buat kat lah, jauh dengan dekat umur sangat. Tujuannya nak agak jauh pada kota. Kita buat dia tu. Kamu menjawab, kalau kamu bersetuju begitu, bolehlah. Tak apa, aku ikut. Mereka pun berjalan-jalan. Ketika berjalan-jalan, Abu Nailah berkata, aku tidak pernah mencium minyak wangi yang lebih harum daripada malam ini. Kata Abu Nailah, sedap air wangi. Aku tak pernah cium air wangi sedap macam ni. Kata Abu Nailah, dia adik susu dia ni. Ka'ab berasa megah dengan kata-kata itu. Lalu dia menyampuk, saya mempunyai perempuan yang paling harum. Aku ada perempuan lebih harum lagi pada minyak wangi ni, kata dia. Abu Nailah menjawab, bolehkah aku mencium kepalamu? Boleh aku cium kepalamu? Sedap air wangi ni. Ka'ab menjawab, ya, boleh. Abu Nailah memegang kepala Ka'ab dan menciumnya. Pegang kepala, cium. Memanglah dia adik susu dia. Dan rakan-rakannya juga mencium. Sayang-sayang pakai cium kepala dia belaka. Cium kepala. Kemudian mereka berjalan lagi. Abu Nailah berkata, boleh cium lagi? Sedap bau ni, boleh cium tak sekali lagi? Ka'ab menjawab, ya. Abu Nailah memegang kepala dan mencium. Setelah berjalan lagi, Abu Nailah meminta untuk mencium lagi. Sampai 3 kali benar. Nak cium pula ni. Ka'ab mengizinkan lagi. Abu Nailah memegang kepala Ka'ab kuat-kuat dan memerintahkan kawan-kawannya supaya bertindak. Lalu pegang kepik, suruh tetap bertindak. Lalu mereka menetak dengan pedang masing-masing. Tiba-tiba didapati jasadnya kebal. Tiba-tiba kebal tak lu. Ni hebat dia. Mana orang Yahudi ada juga yang meramal ilmu kebal ni. Ilmu sihir. Tetap tak lu. Sudah kerja dah. Tak lu macam mana ni? Tidak lu. Tidak berkesan oleh tetakan yang dilakukan. Muhammad bin Maslamah mengeluarkan pisau kecil, lalu kejam Muhammad bin Maslamah tu ambil pisau kecil. Berjaya membunuhnya. Tertikam kat mana tubuh dia. Cara-cara dia tepat lu. Ada tepat lemah dia. Suatu teriakan Ka'ab sungguh kuat dan pelita di dalam dihidupkan, tetapi mereka telah berjaya membunuh Ka'ab bin Ashraf. Tepik dia kesakitan. Bila tepik itu, pakat pasang pelita. Suluh. Malam masa itu tak ada elektrik amat tu. Al-Harith bin Abu Aus radhiyallahu an mendapat luka kerana tetakan pedang sesama sendiri. Salah seorang daripada sahabatnya, Al-Harith bin Aus, luka. Bila tak lu ni, neting pedang kena sama diri. Al-Harith terkena pedang. Mereka berjalan pulang dengan segera. Lalu pulang dengan segera. Apabila sampai dia di Hirah. Siapa di Hirah? Al-Arid. Tiba-tiba mereka mencari Al-Harith bin Auf, tidak ada bersama. Dah jangan tengok, tak ada seorang ni. Warna kawan kita tak ada seorang. Tak ada seorang ni. Lalu mereka mengambil semula mencarinya. Lalu mereka kembali semula mencarinya.
Setelah bertemu, mereka mengusungnya pulang. Rupanya teruk kena sama sendiri, seorang kena Al-Harith. Mereka usung Al-Harith. Apabila mereka sampai di Al-Baqi' Al-Gharqad, mereka bertakbir. Siapa di Madinah takbir? Takbir. Di mana takbir mereka didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyedari bahawa mereka berjaya membunuh Ka'ab bin Ashraf. Rasulullah dengar takbir, kuat takbir ini, sukaan. Berjaya membunuh Ka'ab bin Ashraf. Rasulullah mendengar takbir, juga bertakbir bersama-sama. Nabi takbir sama. Nabi pun takbir sama, suka. Apabila menemui mereka, Rasulullah SAW bersabda, alangkah cemerlangnya wajah-wajah kamu, kata Nabi. Cemerlang wajah-wajah kamu semua ni, kerana telah berjaya menjalankan operasi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Mereka menjawab, bahkan wajahmu yang cemerlang wahai Rasulullah. Rasulullah lebih cemerlang daripada kami lagi, kata Muhammad rakan-rakan dia. Lalu mereka mencampakkan kepala pemimpin Tauhid yang dipacung itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyekak kepala, capok kepala depan Rasulullah. Bukti bunuh sungguh Ka'ab bin Ashraf ini. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah, bersyukur di atas kejayaan mereka, dan meludah ke tempat luka Al-Harith. Nabi ludah tempat luka Al-Harith yang diheret kerana luka tadi, tiba-tiba terus sembuh dan tidak merasa sakit lagi. Mukjizat Nabi. Nabi ludah tu baik selalu serta merta. Boleh jalan mula-mula ada. Kalau kita ludah tak ada apa. Ada Nabi ludah. Ludah baik selalu. Ini mukjizat. Ini kehebatan Nabi SAW. Apabila kejayaan membunuh Ka'ab bin Ashraf sampai ke pengetahuan orang-orang Yahudi, bila dengar berita Ka'ab bin Ashraf sudah dibunuh, tersebar berita di kalangan orang Yahudi, mereka pun merasa gerun dan menyedari bahawa Rasulullah SAW bertindak tegas terhadap sesiapa yang berani menentang, walaupun dengan menggunakan kekuatan kepala-kepala yang mendongak takabur dan mengkhianati untuk melakukan sesuatu terhadap Islam. Negara dan penganutnya tunduk menyembunyikan diri. Dah dengar berita Ka'ab bin Ashraf yang hebat, yang kebal, yang takluk ditikam, tak mati dibunuh oleh orang Islam, menyebabkan pemimpin Yahudi dalam ketakutan. Tak boleh buat main orang Islam ni. Mula rasa takut. Sesungguhnya tindakan Rasulullah SAW ke atas Ka'ab bin Ashraf adalah satu tindakan yang adil dan wajar demi mempertahankan Islam. Walaupun tindakan terhadap orang-orang perseorangan, hanya orang-orang yang tidak mempunyai niat, orang-orang yang tidak mempunyai niat yang baik terhadap Islam, seperti orientalis dan rakan-rakan mereka, yang mengambil kesempatan dari peristiwa ini untuk menafsirnya dengan cara yang jahat. Di mana peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Ashraf ini telah digunakan oleh orientalis, oleh musuh-musuh Islam di zaman sekarang, yang menulis tentang Islam, menurut Islam ni zalim kerana bunuh orang. Dia tak ke Ka'ab bin Ashraf ni yang layak dibunuh. Di sini terdapat perbincangan kalangan ulama. Bila berlaku orang menghina Nabi, apa hukumnya? Muafakat ulama mengatakan hukum bunuh. Orang hina Nabi boleh hukum bunuh. Kemudian mazhab Islam berkhilaf. Adakah dia terima taubat dia mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Imamiyah? Imamiyah ini mazhab Syiah, sama dengan Imam Syafi'i, bahawa orang Islam yang hina Nabi, orang yang hina Nabi keseluruhannya tidak ada maaf, melainkan dibunuh. Tak boleh dibawa ke mahkamah. Di sinilah apabila seorang bernama Salman Rushdie menghina Nabi dan isteri-isteri Nabi, maka Khomeini tahun 2009 dulu mengeluarkan fatwa membunuh Salman Rushdie. Bunuh Salman Rushdie dan beri hadiah kepada siapa yang bunuh sebanyak 4 juta pound. 4 juta pound kali 5, 20 juta hadiah.
20 juta ringgit Malaysia. Siapa yang boleh bunuh Salman Rushdie? Walaupun Salman Rushdie ni masih hidup lagi, tak berani keluar sampai sekarang. Hidup macam orang mati, tak berani tubik sampai sekarang. Itu mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Imamiyah. Adapun mazhab yang lain mengatakan hendaklah dibicarakan lebih dahulu. Mazhab Syafi'i, mazhab Imamiyah kata tak boleh bicara. Dalilnya ialah Nabi suruh sahabat dia bunuh Ka'ab bin Ashraf. Ini dalilnya. Tak dibicarakan. Ada ulama mengatakan kena bicarakan. Dibawa ke mahkamah dulu. Sekiranya dia seorang Islam, mengikut Imam Malik, kalau dia seorang Islam, dia hina Nabi, dibunuh dengan tidak meminta taubat, kerana sudah murtad, jatuh hukum bunuh, dan kesalahan hina Nabi, satu bab lagi, dianggap satu jenayah yang sangat besar, tidak ada istitabah. Sekiranya seorang yang bukan Islam hina Nabi, ini mengikut Imam Malik, kalau dia masuk Islam, dimaafkan. Ini pelik sikit. Kalau masuk Islam, dimaafkan. Mengikut Syafi'i tak ada lah. Islam dan Islam pun kena bunuh. Ini mengikut Syafi'i dan Imamiyah. Ini dalam hukum jenayah. Jenayah Islam. Ada ulama mengatakan, diberi pilih. Dipujuk dia. Boleh juga dipujuk supaya dia bertaubat. Supaya dia masuk Islam. Berdalilkan. Ada dalil, maksudnya ada dalil. Dalilnya adalah bila orang Yahudi datang menemui Nabi SAW, mereka mempermain-mainkan Nabi dengan salam. Patutnya Assalamualaikum. Dia sebut Assalamualaikum. Buat tak putih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada kamu. Kalau Assalamualaikum, celaka mapuhmu. Itu nak. Bila dengar begitu, Aisyah isteri Nabi kata, Waalaikumsalam. Jawab. Nabi kata, biarlah beralus sikit. Nabi kata, jangan kasar sangat. Mereka mengatakan diberi peluang untuk bertaubat berdasarkan pada hadis ini. Masing-masing ada dalil. Yang mengatakan bunuh tu, dalil bunuh Ka'ab bin Ashraf. Ini berbeza antara undang-undang antara bangsa Islam kita dengan undang-undang antara bangsa ciptaan barat. Undang-undang antarabangsa yang diamalkan dalam dunia, tidak boleh mana-mana negara menentukan sianu bin sianu dibunuh orang negara lain. Tetapi dalam hukum Islam, boleh bagi pemimpin, bukan ikut suka pemimpin negara, menentukan sianu bin sianu dibunuh. Berdalilkan pada hadis Ka'ab bin Ashraf yang dihukum bunuh oleh Nabi SAW. Tanpa dibicarakan. Ini terdapat perbincangan hukum syarak dalam masalah ini. Tindakan tersebut telah membawa ketenangan dalam negara Islam dan memberi peluang yang lebih banyak untuk bertindak menjalankan kegiatan luar seperti penerusan dakwah kepada orang-orang yang belum Islam dan gerakan ketenteraan terhadap sesiapa sahaja yang mengancam kebebasan dakwah dan gangguan kepada orang-orang yang menerima Islam. Sesungguhnya tindakan ke atas Ka'ab bin Ashraf mendedahkan satu keizinan bertindak ke atas individu. Di mana Nabi hukum bunuh Ka'ab bin Ashraf ini menunjukkan hukumnya boleh bertindak terhadap individu yang ditentukan oleh pemimpin negara Islam. Kena bunuh sianu bin sianu. Ini dibolehkan mengikut hukum syarak. Berdasarkan kepada riwayat tentang membunuh Ka'ab bin Ashraf ini. Hasil politik dibunuh Ka'ab bin Ashraf ini menyebabkan pendakwah-pendakwah tidak berani diganggu. Takut nak ganggu pendakwah Islam. Maka orang Islam boleh berdakwah dengan bebas. Kerana pemimpin musyrikin tak berani nak ganggu dakwah. Tak berani. Kerana takut terima nasib yang sama seperti Ka'ab bin Ashraf. Di mana tindakan Nabi ini ialah tindakan menubuhkan pasukan komando dalam istilah tentera pada hari ini. Pasukan komando
yang cekap boleh ditugaskan masuk ke dalam kawasan musuh untuk menyerang musuh dan membunuh individu yang tertentu. Ini diajar oleh Nabi kita SAW. Orang barat ikut pada hari ini. Mereka tubuh pasukan komando, beberapa orang yang boleh bertindak dengan lasok sehingga boleh masuk dalam kawasan musuh dan bertindak dengan berani terhadap musuh. Ini bukan calak-calak orang. Yang bertindak ini mestilah di kalangan orang yang terpilih. Yang gagah berani, yang terpilih, yang boleh melaksanakan tugas lasok dipanggilnya. Maka Muhammad bin Maslamah mendapat kelebihan ini. Di mana tauliahnya diberi oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam.